Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar? Okay, diharapkan semuanya sihat dan bahagia. Okay, pernah tengok cerita P. Ramlee? Okay, cerita tentang Jula Juli Bintang 3. Okay, cerita tentang kayangan. Lepas tu cerita, pernah tengok tak cerita si bongkok? Dia bongkok, lepas tu dia naik kayangan, tiba-tiba dia jadi handsome. Okey. Okey, itu tentang apa tu sebenarnya? Cerita apa sebenarnya cikgu nak cerita ni? Okey, kalau ikutkan benda tu logik ataupun tidak. Okey. Pastinya kalau ikut akal pemikiran kita yang waras sekarang ni, kita rasa benda itu tidak logik. Okey, jadi itu adalah cerita sastra lama lah, prosa tradisional, dan itu adalah mitos. Okey, jadi hari ini kita nak belajar tentang prosa tradisional asal padi. Okey, dan cerita asal padi ni adalah cerita mitos. Okey, seperti biasa kita lihat dulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Okey, apa objektif pembelajaran yang akan kamu dapat? Okey, ya seperti biasalah. Okey, untuk menyatakan aspek Komsas dengan betul. Okey, kemudian kriteria kejayaan. Okey, yang pertama untuk menyatakan tema dan persoalan prosa. Yang kedua, menghuraikan watak dan perwatakan prosa. Okey, yang ketiga menerangkan latar prosa, dan yang keempat menerangkan nilai dan pengajaran prosa. Okey. Jadi semua dah bersedia? Okey. Kamu keluarkanlah buku teks Komsas kamu. Aku ingin berterima kasih dan bukalah buku teks tersebut, cari prosa tradisional asal padi. Okey, jom kita belajar. Okey, tema dan persoalan asal padi. Okey, tema dia adalah kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Okey, tema ni adalah perkara utama ataupun perkara pokok yang diceritakan dalam prosa ini. Okey, kemudian persoalan. Okey, yang pertama tentang nasib malang anak yatim. Okey, yang kedua tentang ketabahan menghadapi dugaan. Okey, yang keempat sikap berbudi bahasa. Okey, walau di mana pun berada, kita kena amalkan sikap berbudi bahasa. Okey, yang keempat, setiap yang bersalah akan menerima padah ataupun hukuman. Okey, dan yang kelima, sikap tidak mudah berputus asa. Okey, watak dan perwatakan. Okey, watak utama. Okey, sudah pastilah si bongsu. Okey, sebab cerita ini menceritakan tentang si bongsu. Okey, yang naik ke kayangan mengikut 7 orang wanita. Okey, dan mengambil padi di kayangan lalu membawa ke bumi. Okey, si bongsu merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik. Okey, dia ada 2 orang saja adik-beradik termasuk diri dia lah. Okey, abang dia cacat. Okey, mereka berdua ni menjadi anak yatim piatu setelah kematian ibu bapa. Okey, si bongsu ialah seorang yang berani. Okey, berani dia ikut 7 orang wanita itu naik ke kayangan. Okey, kemudian seorang yang tabah menghadapi cabaran. Okey, kemudian seorang yang bijak menyelesaikan masalah. Okey, bijak memikirkan macam mana cara untuk membawa padi turun ke bumi. Okey, kemudian tidak mudah berputus asa. Okey, dia tak putus asa sebab dia berfikir macam mana nak bawa padi ni turun ke bumi. Kemudian suka bertanya. Okey, memang dia suka bertanya lah. Tanya kepada orang kat dusun, tanya kepada 7 orang wanita itu, kemudian bertanya kepada pemilik padi. Okey, dan si bongsu juga seorang yang berfikir jauh. Okey, watak siapa lagi yang ada dalam cerita tersebut? Okey, sudah pastinya empunya padi. Okey, empunya padi ialah seorang petani di kayangan. Okey, seorang yang kedekut. Okey, kenapa kedekut? Okey, dia tak bagi si bongsu ni ambil padi. Kemudian seorang yang zalim. Okey, tak ada belas kasihan. Okey, kenapa dikatakan zalim? Okey, sebab
dia hempas si bongsu di tangga pelangi. Okey, sebab dia dapat tahu si bongsu mengambil padi dia. Okey, kemudian seorang yang teliti, okey, dia cek betul-betul apa si bongsu ni ambil tak padi dia. Okey, kemudian tidak mudah ditipu. Okey. Kemudian watak yang seterusnya adalah 7 orang wanita. Okey, 7 orang wanita ni sikit je. Okey, baik hati sebab tak cerita sangat pun pasal mereka Okey, kemudian watak yang seterusnya burung pipit. Okey, perwatakannya macam mana? Okey, seekor burung yang tidak jujur. Okey, dia tidak amanah. Okey, menipu untuk kepentingan diri dia. Okey, dia makan padi. Dia tak bagi tahu kat bumi ni ada padi. Okey. Sebab apa? Sebab dia nak makan padi tersebut. Okey, kemudian mati disepit si tekuri. Okey, kemudian watak si tekuri. Okey, si tekuri ni membunuh pipit kerana menipu. Okey, kita lihat pula latar. Okey, latar masa. Okey, dalam cerita ini, okey, pada zaman silam, iaitu pada zaman dahulu lah. Okey, kemudian 7 hari 7 malam. Okey, ini peristiwa di mana si bongsu mengikut 7 orang puteri naik ke kayangan. Okey, latar tempat. Okey, yang pertama, kolam ikan di mana si bongsu bertemu dengan 7 orang wanita tersebut. Okey, di bumi. Okey, tempat tinggal si bongsu dan abangnya. Okey, kayangan. Okey, tempat si bongsu mengambil padi. Okey, tangga pelangi, tempat dia nak naik ke kayangan lah, dan tempat dia dihempas oleh empunya padi. Okey, kemudian sebuah dusun yang di mana dia nampak padi tu dijemur. Okey, dan dia nampak seperti emas berkilauan. Okey, latar masyarakat. Okey, menceritakan masyarakat yang bagaimana? Okey, yang pertama, masyarakat yang bijak. Okey, itu si bongsu lah. Okey, masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Okey, ni orang-orang yang jahat yang mengambil harta benda anak yatim piatu ini. Itu si bongsu dan abangnya. Okey, kemudian masyarakat yang gigih berusaha. Okey, ini merujuk kepada si bongsu. Okey, kemudian masyarakat yang baik hati. Okey, ni 7 orang puteri tadi, 7 orang wanita tadi. Okey, dia bagi kebenaran untuk naik ke kayangan. Okey, kemudian masyarakat yang tabah menghadapi dugaan. Okey, ini si bongsu. Okey, kemudian masyarakat petani yang rajin. Ini empunya padi. Okey, nilai dan pengajaran. Apa nilai yang terdapat dalam cerita ini? Okey, pastinya ada banyak nilai yang ada dalam cerita ini. Okey, tapi kat sini cikgu bagi 5 sahaja. Okey, kamu boleh juga cari nilai yang berkaitan dengan cerita ini. Okey, yang pertama, kebijaksanaan. Okey, yang kedua, kegigihan. Okey, yang ketiga, ketabahan. Yang keempat, berbudi bahasa, dan yang kelima, kerajinan. Okey, kita lihat pula pengajaran. Okey, bila pengajaran, dia mesti ada kaitan dengan nilai. Okey, nilai mesti ada kaitan dengan pengajaran. Jadi, bila kamu dah dapat nilai, sudah pasti kamu boleh tulis pengajaran. Okey, daripada nilai tu, kita createkan pengajaran. Okey, yang pertama tadi tentang kebijaksanaan kan. Okey, jadi pengajaran dia, kita mestilah menggunakan akal fikiran dengan bijak. Okey, untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, kemudian yang kedua, kegigihan. Okey, kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai sesuatu kejayaan. Okey, yang ketiga, ketabahan. Kita hendaklah tabah menghadapi dugaan hidup. Okey, walaupun susah macam mana sekalipun, kena tabah. Okey, yang keempat, kita perlulah berbudi bahasa dengan sesiapa sahaja. Okey, tak kira tua ataupun muda. Okey, dan yang kelima, kita mestilah rajin berusaha. Kalau malas berusaha, memang tak dapat apa. Okey? Okey, hari ni cikgu nak bagi perkataan. Okey, perkataan ini pun cikgu ambil daripada prosa asal padi ini. Okey, iaitu empunya. Empunya. Okey, apa maksud empunya? Maksudnya ialah tuannya atau pemiliknya.
Okey, untuk latihan hari ini, okey, berdasarkan prosa tradisional asal padi, okey, kamu lihat muka surat 19, buku teks Komsas kamu. Aku ingin berterima kasih. Okey, tengok muka surat 19 dan jawab soalan-soalan yang cikgu berikan ini. Okey, yang pertama, okey, nyatakan dua peristiwa malang yang dialami oleh kedua-dua orang anak yatim piatu dalam petikan prosa tradisional ini. Okey, jadi maknanya berdasarkan muka surat 19. Okey, bukan muka surat lain. Okey, kemudian yang kedua, okey, tuliskan dua pengajaran yang terdapat dalam petikan prosa di atas. Okey, dan yang ketiga, pada pendapat anda, okey, apakah langkah terbaik yang diperlukan untuk membantu membela nasib anak-anak yatim yang terbiar. Okey, apa cara kita nak bantu anak yatim yang terbiar ni? Okey, jadi kamu fikirkanlah apa langkah ataupun apa cara yang terbaik, yang sesuai, yang boleh kamu fikirkan, okey, untuk membantu anak-anak yatim. Okey, itu sahaja. Okey, untuk hari ini. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, okey, tak faham ke, tak tahu nak buat ke, okey, boleh tanya cikgu, okey. Dekat mana? Okey, boleh WhatsApp, okey, boleh Telegram. Okey. Itu sahaja. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang. Bye, jaga diri.